InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi rizam sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang saya hormati Fadil Azhar selaku imam salat maghrib kita malam ni, seluruhnya Yang Kuasa Tuan Bilal, sidang jemaah muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Sekali lagi insya-Allah kita sambung kuliah kita, kuliah hadis kursi Hadis kursi dalam bab kematian. Kitab kematian di muka surat 76. Betul 76 insya-Allah. Tajuk hadis pertama malam ini, bersabar atas kematian orang yang dikasihi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallam qala yaqulullah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Summa ihtasabahu illa al-jannah. Riwayat daripada Imam Bukhari. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Sinan, Isa bin Sinan, di mana beliau berkata, dafa'tu bani Sinanan. Dafa'tu ibni Sinanan wa Abu Talhah wailani jalisun ala safiril qabri falamma aradtu al-huruj akhadha biyadihi wa qala ala ubashiruka ya Aba Sinan, qultu bala, wa qala haddatsani ad-Dahhak ibnu Abdurrahman ibni Arzab an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata waladul abdi qala Allah ta'ala lil malaikatihi qabattu wala
qabattum walada abdi. Qabattum walada abdi. Fayaquluna na'am. Fayaqulu qabattum samarata fuadi. Samarata fuadi. Fayaquluna na'am. Fayaqulu madza qala ni abdi. Fayaquluna hamidaka wastarja'aka. Hamidaka wastarja'aka. Fayaqulullah ubnu li abdi baitan fil jannah. Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammahu baital hamdi. Atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dan Ibn Hibban. Baik, insya-Allah. Okay, kita lihat hadis yang pertama di atas tu. Hadis yang pertama diriwayat daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma li 'abdil mu'min indi jaza. Tiada daripada hamba-Ku yang beriman indi di sisiku jaza balasan. Tiada bagi hamba-Ku yang beriman di sisiku balasan. Iza qabattu safiyahu, apabila aku mengqabat ataupun mematikan akan safiyahu, kekasihnya. Apabila aku mematikan kekasihnya. Min ahli dunia, daripada ahli dunia. Summa ihtasabahu, kemudian dia mengharap-harapkan akan pahala ataupun keredaan daripadaku, kata Allah. Illa jannah, kecuali syurga. Mana tak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Allah Taala nak sebut pada kita, apabila Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa salah seorang daripada ahli keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayang, kan? Jadi perkataan safiyahu ni kekasih. Kekasih ni umumlah. Anak kita pun kekasih kita juga. Isteri kita kasih juga. Suami kita kasih juga. Adik-beradik kita pun kasih juga. Makna orang-orang yang ada hubungan rapat dengan diri kita. Kawan kita pun ada juga. Kawan kita jadi kekasih kita. Sahabat kita, sahabat perjuangan, seperjuangan kita kan, kekasih juga. Jadi Allah Ta'ala sebut, dia kata iza qabattu safiyahu min ahli dunya, apabila aku mengqabat, qabat ni menarik nyawa dia, mematikan dia, kan? Yang mana dia ni termasuk dalam ahli dunia, kemudian dia mengharapkan pahala, kairan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi kan orang yang masih hidup tu mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, hasil daripada nyawa yang telah pun ditarik oleh malaikat tadi akan sahabat dia yang dikasih, adik saudara dia dan sebagainya. Jadi apakah balasan yang akan terima oleh orang-orang yang begini, yang sabar di atas kematian orang-orang yang kita kasih, kita sayang? Illa jannah, kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan syurga. Dengan syarat kita redha dengan pembagian orang kita kasih. Janganlah kita orang kata memaki hamun Allah Ta'ala pula, ataupun kita kata pada Allah Ta'ala tak adil, tak adil buat macam tu, orang lain tak kena, aku je yang kena. Orang lain adik keluarga dia tak ada kena penyakit pun, kita yang kena penyakit adik keluarga kita. Jadi ini seolah macam tidak redha lah di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So penting redha ketentuan Allah. Baik, seterusnya kemudian diriwayatkan daripada Abu Sinan, Isa bin Sinan, di mana beliau berkata, dafa'tu ibni Sinan. Dafa'tu kan aku menguburkan. Dafa'tu makna aku menguburkan anakku. Anak saya namanya Sinan. Jadi sahabat ni ada seorang lelaki ni namanya Abu Sinan. Nama sebenar Isa bin Sinan. Satu hari anak dia meninggal dunia. Anak dia mati, meninggal dunia, semua tak disebutkan kenapa dia mati. Kemudian wa Abu Talha Haulani jalisun ala safir qabri. Pada masa itu ada seorang lelaki bernama Abu Talha Al-Haulani. Dia ni duduk di pinggir-pinggir, dia di pinggir kubur ataupun di tepi kubur lah. Dia duduk di tepi kubur ketika Abu Sinan tadi menguburkan anak dia.
Falamma aratal khuruj ahadza biyadi. Maka tak kala aku keluar daripada kubur, kata Abu Sinan, tak kala aku keluar daripada kubur setelah aku menguburkan anakku, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Abu Talhah tadi. Abu Talhah pun ambil tangan dia, tarik tangan dia. Apa yang dikata Abu Talhah kepada Abu Sinan? Faqala ala ubasyiruka ya Aba Sinan. Dia kata, maukah saya beritahu pada kamu satu kabar gembira kepada engkau, wahai Abu Sinan? Apa jawapan Abu Sinan? Qultu bala. Ya. Ya, apa kabar gembiranya? Kau kata kau nak bagi tahu kabar gembira pada aku. So apa kabar gembiranya? Faqala, maka dia berkata, haddatsani Dahak ibni Abu Rahman bil Arzab. Telah bercerita kepada aku oleh Ad-Dahak bin Abdul Rahman bil Arzab, yang dia terima daripada Abu Musa Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi rupanya Abu Talhah ni nak sebut sesuatu hadis. Sesuatu cerita yang didengar daripada Ad-Dahak. Ad-Dahak pula terima daripada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda baik ini naklah kita sampaikan. Macam Abu Musa Asy'ari ini dia dengar suatu benda yang baik daripada Nabi, dia sampaikan kepada para sahabat, sampai kepada sahabat-sahabat dan seterusnya, sampailah kepada kita contohnya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Qala iza mata walul abdi, qala Allah Ta'ala lil malaikati qabattum walada abdi fayaqulu na'am. Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut, dia kata apabila mati anak kepada seseorang hamba, kan, seseorang anak Adam, qala Allah Ta'ala lil malaikati, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada malaikat. Apa kata Allah Ta'ala pada malaikat? Qabattum walada abdi, kau telah menarik nyawa akan anak kepada hambaku. Kau telah menarik nyawa anak kepada hambaku. Allah Ta'ala kata pada malaikat, betul ke? Fayaqulu, lalu malaikat pun berkata, na'am, betul ya Allah. Yaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, qabattum samarata fuadih, engkau telah menarik nyawa akan samaratul fuadih. Apa maksud samaratul fuadih? Maknanya buah hati kepada kekasihku. Buah hati hambaku ataupun buah hati kepada kekasihku. Qabattum samarata fuadi. Yaqulu, lalu para malaikat pun berkata, malaikat yang menarik nyawa tadi, na'am. Malaikat pun kata, betul ya Allah. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, maza qala li abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku tadi? Kau dah tarik nyawa anak kepada hambaku. Jadi anak dia dah meninggal. Jadi apa yang dikatakan oleh hambaku tadi ketika dia melihat anaknya meninggal dunia? Yaqulu, maka lalu para malaikat pun berkata, hamidaka, hamba tadi rupanya memuji engkau ya Allah. Wastarja, dan dia mengucapkan istirja. Apa makna istirja tu kan? Istirja ialah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami bagi Allah, dan kepada kamilah kami semuanya akan dikembalikan semula. Kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi ucapan yang disebut itulah ucapan yang disebut oleh hamba tadi. Mana ada dua ucapan. Pertama dia memuji Allah Ta'ala, yang kedua dia sebut istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di atas musibah yang berlaku terhadap diri dia tadilah. Kenapa? Kerana kematian anak dia, orang yang hamba tadi kasih. Biasalah anak, tak? Anak itu itulah harta yang sangat bernilai kepada seseorang ayah, seorang ibu dan sebagainya. Fayaqulu Allah Ta'ala, lalu apa Allah Ta'ala berfirman? Allah Ta'ala pun berfirman, dia kata, ubnu di abdi baitan fil jannah, buatkan oleh kamu akan hamba-Ku tadi satu rumah dalam syurga.
Allah Ta'ala kata, buatkan satu rumah pada dia dalam syurga. Kenapa? Kerana di atas sikap dia tadi, sikap hamba tadi yang orang kata memuji Allah Ta'ala, walaupun telah pun tarik nyawanya akan anak dia. Wasamahu baital hamdi, dan namakan oleh kamu akan rumah tadi, iaitulah rumah kepujian. Baitul hamdi, rumah kepujian. Nampak? Inilah ganjaran, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang apabila ditarik nyawa seseorang daripada kekasih kita, anak kita ke, isteri kita ke, kan, adik-beradik kita, orang yang kita kasih dan sayang, ibu kita, mak ayah kita dan sebagainya. So kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu. Faham kan? Baik, kita lihat terjemahan dia. Artinya, saya telah merupakan anak saya, Sinan, sedangkan Abu Talhah Al-Khawlani duduk di tepi kubur. Ketika saya hendak keluar dari kubur, beliau memegang tangan saya lalu berkata, maukah saya beritahu kepada kamu satu kabar gembira, wahai Abu Sinan? Saya menjawab, Abu Sinan menjawab, ya. Beliau berkata, Ad-Dahhak bin Abdurrahman Al-Azaf telah memberitahu saya daripada Abu Musa Asy'ari, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, apabila anak kepada seorang hamba meninggal dunia, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka pun berkata, ya. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, kalian telah mencabut nyawa ataupun buah hati kepada hambaku. Lalu malaikat pun berkata, ya, benar ya Allah. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku? Lalu malaikat jawab, dia telah memuji ya Allah, dan dia mengucapkan istirja. Dia ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa jawapan daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menyatakan bahawa binakanlah kepada hambaku ini satu rumah dalam syurga, dan namakan rumah itu rumah pujian. Baitul Hamdi, rumah pujian nama dia. Masya Allah, tak tahulah macam mana rupa rumah tu. Dalam syurga tentulah hebat rumah dia. Tahu tak? Kalau rumah di dunia ni, tengok macam mana kalau rumah dunia yang harga yang mahal. Sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta harga rumah kan. Jadi dalam syurga tu lagi hebat lagi lah. Macam mana keadaan rumah tu, hebat lah. Macam tu. Faham kan tu? InsyaAllah. Baik. Jadi apakah pengajaran daripada hari ini? Okey, yang pertama yang kita dapat di sini, menggembirakan waris si mati dengan ucapan dan perkataan yang baik, berupa ganjaran di sebalik daripada musibah. So kalau kita terdengar sahabat-sahabat kita dapat kabar gembira, kabar menduka citakan, kita dapat mendengar kabar menceritakan bahawa anak si fulan meninggal, aksiden, mati ke apa benda ke, sakit. So kita berikanlah pada dia motivasi, kan, bagi dia perangsang, suruh dia bersabar. Betul tak? Ini semua adalah dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebab apa? Setiap takdir tu kalau tak takdirkan berlaku, dia berlaku lah. Tak boleh nak elak dia. Walaupun kita nak elak macam mana pun, kalau dah berlaku, berlaku juga. Kalau nak berlaku aksiden juga. Kalau nak berlaku kematian juga. Tak boleh nak elak dah. Macam tu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim yang menyemayangkan dan mengiringi jenazah saudaranya akan mendapat pahala ganjaran sebanyak 2 qirat. Mana-mana Muslim yang menyemayangkan akan saudaranya dan iringkan jenazah ke kubur, dia mendapat 2 qirat. Nilai 1 qirat merupakan baginda dengan sebesar Bukit Uhud. Sebesar Bukit Uhud. Itu kalau diiring sampai ke kubur. Tapi kalau hanya sekadar datang ziarah je waktu kematian, hanya mendapat 1 qirat lah. 1 qirat. 1 qirat ni umpamakan sebesar Bukit Uhud ganjaran pahala dia. Itu sebab tu kelebihannya kalau kita dengar kalau kematian dan sebagainya, pergilah ziarah. Pergilah ziarah. Tangguhkanlah pekerjaan kita sekejap. Bukannya lama pun.
Kalau kita sibuk macam mana pun, tangguhlah pekerjaan kita. Sebab apa? Kawan kita, sahabat kita mungkin ada timur musibah, kematian, pergilah ziarah sekejap. Paling tidak pun dapat asal kirat. Walaupun mungkin kita tak sempat nak semayangkan, nak iring ke kubur, paling tidak pun kita ziarah waktu dia matilah. Doakanlah apa-apa yang patut, kan? Baca surah Yasin ke, sedekah Fatihah ke, sedekah 3 kul ke dan sebagainya. Sedekah surah Yasin dan sebagainya, itu lebih baik, kan? Kan? Ini apa? Ini musibah yang berlaku pada dia. Musibah pada kita tak tahu lagi. Tak? Kita tak tahu musibah yang berlaku pada kita, yang menimpa kita pula bila akan datang pula, tak tahu pula. Kalau kita kena musibah tu, siapa pula yang akan datang ziarah kita? Kita mengharapkan orang akan ramai datang ziarah waktu kita kena musibah. Tapi bila orang kena musibah, kita tak pergi ziarah pun, kita tak pergi tengok pun. Jadi kalau kita nak orang ziarah kita waktu kita kena musibah, maka kita pun kena pergi ziarah orang. Bukan makna kita niat orang kena musibah, tak ada. Jangan niat orang kena musibah lah. Lantaklah kau, kan? Ni memang patutlah kau kena musibah. Kau ni jahat, dogi, patutlah kena, kan? Baik. Kemudian menghadapi musibah dengan sabar dan redha. Di samping mengucapkan perkataan baik serta menjauhi ratapan. Ratapan dan ucapan yang buruk, meratap-ratap. Seperti tabiat dan kelakuan orang-orang jahat Arab jahiliah. Bila terdengar sesuatu musibah, mereka orang kata menarik-narik baju, mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik tudung, berguling-guling atas tanah. Seolah macam tidak redha di atas apa ketentuan yang berlakulah. Macam tu. So kena banyakkan bersabar, kerana mayat itu diazab disebabkan oleh ratapan yang dilakukan oleh waris. Jadi kalau tak nak mayat itu diseksa, maka janganlah kita meratap, kan? Berguling-guling atas tanah, mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, menarik-narik tudung dan sebagainya. Kerana itu adalah amalan-amalan jahiliah. Macam tu. Baik, seterusnya kita lihat hadis yang kedua, tuan-tuan. Wasiat adalah sepertiga daripada harta. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah, inna Allah azza wa jal yaqul ya ibna Adam, isnatani lam takun laka wahidatu minhuma. Isnatani lam takun laka wahidatu minhuma. Ja'altu laka nasiban min malika hina ahastu biqazmika liutahhiruka bihi. Liutahhiruka bihi wa uazzi yaka wa salatu abdi wa salatu ibadi alaika ba'da inqidai ajalika. Wa salatu ibadi alaika ba'da inqidai ajalika. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hadis kursi. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Umar. Di mana beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah taala azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah taala telah berfirman. Sesungguhnya Allah taala telah berfirman. Apa firman Allah taala? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, isnatani lam takun laka wahidun minhuma. Dua perkara yang salah satunya adalah bukan untukmu. Nampak? Dua perkara yang salah satu daripadanya adalah bukan untukmu. Ja'altu laka nasiban min malika inna ahastu biqazmika liutahhiruka bih wa azziyaka. Maksudnya, pertama dia kata, aku jadikan bahagian untukmu daripada hartamu ketika aku memutuskan nafasmu, supaya aku menyucikan dan membersihkanmu dengannya. Yang pertama, ja'altu laka nasiban min malika, aku jadikan bahagian untukmu daripada hartamu ketika aku memutuskan nafasmu, supaya aku menyucikan dan membersihkanmu dengannya. Okey. Kemudian wasalatu ibadi alaika ba'da inqidai ajalika.
Yang kedua, solat para hamba-Ku ke atasmu selepas daripada kematianmu. Solat para hamba-Ku ke atasmu selepas daripada kematianmu. Okey. Jadi di hadis ini hadis kursi lah. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita tentang yang pertama tentang harta. Harta yang sepeninggalan kita lah. Kerana apabila kita meninggal dunia, kan kebanyakan daripada kita ni meninggalkan harta. Okey. Jadi harta ni ada pelbagai jenis lah. Harta tahali, harta ta'alih dan sebagainya. Kemudian tengok pula kita ni ada ahli waris ke tidak. Kalau kita ada ahli waris itu belum lagi layak mendapat harta kita selagi mana hutang piutang belum dijelaskan. Hutang piutang belum dijelaskan. Ataupun mungkin ada wasiat-wasiat tertentu yang kita pernah buat daripada harta kita. Kerana ada di kalangan para sahabat Nabi SAW ini kan, ketika sebelum mereka mati, mereka buat wasiat. Anak dia, kalau silap saya ada seorang sahabat itu, anaknya seorang je, anak dia perempuan seorang je. Jadi dia nak wasiatkan hartanya banyak. Sebab harta banyak, dia nak wasiatkan hartanya lebih daripada 1/3 lah. Lebih daripada 1/3 dia nak wasiatkan anak dia lah. Kan? Jadi Nabi mengatakan jangan wasiatkan lebih daripada 1/3. Jangan lebih daripada 1/3. 1/3 tu pun dah okey lah. Jangan kita lebih-lebihkan. Sebab apa? Kata Nabi, kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan fakir yang terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Sebab ada di kalangan kita ni lebih cenderung untuk membuat wasiat. Sedangkan anak-anak dia ada. Anak-anak dia ada yang memerlukan pembelaan apabila dia meninggal dunia. Jadi harta itu banyak dihabiskan untuk wasiat dia. Jadi tidak ada apa yang tinggal lah kepada anak bini dia. Habis semua dah wasiat. Wasiat. Wasiat hantar ke wakafkan ke masjid ke surau ke rumah pengajian ke tahfiz kan. Jadi wasiat tu wasiat yang baik lah. Tapi jangan kita menghabiskan semua harta itu untuk wasiat. Sehingga kan anak isteri kita tu tak ada tinggal apa-apa. Habis semua harta telah diwasiatkan. Jadi sepatutnya mereka mendapat bahagian dari segi faraid mereka. Mereka dapat faraid. Tapi kalau dah habis semua wasiat macam mana pula? Kan? Itu tak tolak hutang lagi kalau ada hutang. Jadi tak ada apa yang tinggal lah pada anak bini. Jadi akhirnya mereka akan hidup dalam keadaan merempat. Itu sebab Nabi SAW menegur ada seorang sahabat tadi yang mana diwasiatkan lebih daripada harta dia. Baik. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, wassalatu ibadi alaika ba'da inqida'i ajalihi. Sembahyang hamba-Ku atas engkau sesudah daripada terputus ajal engkau ni pun ni merupakan satu benda yang baiklah. Ni merupakan bekalan untuk engkau besok. Sebabnya bila berlaku kematian, kita sama-samalah untuk kita sedekahkan sembahyang jenazah. Kita doakanlah jenazah itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya. Betul tak? Sesuai dengan hadis yang kita sebut sebelum ni lah. Kerana ada hadis sebut menyatakan barang siapa yang disaksikan oleh 4 orang ahli jiran dia. Tidak ada seorang Muslim yang mati lalu 4 orang ahli jirannya terdekat bersaksi bahawa mereka tidak mengetahui padanya selain kebaikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menerima pengetahuan kalian padanya dan aku mengampuninya padahal pada apa yang kalian tidak ketahui. Hadis muka surat 75 kan? Hadis muka surat 75 itu sebut pada kita. Jadi kalau seandainya hamba Allah Ta'ala itu meninggal dunia, kemudian dipersaksikan oleh 4 orang daripada ahli jirannya bahawa si mati ini orang yang baik. Si mati ini orang yang baik. Banyak melakukan kebaikan di keduniaan, di dunia. Jadi kita bersaksi bahawa hamba ni orang yang baik. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan.
akan dosa si mati tadilah. Ini kelebihan kata bantuan dan pertolongan daripada sahabat-sahabat, jiran-jiran dan sebagainya. Apabila sahabat apabila orang yang kita kenal itu meninggal dunia. Baik. Jadi apakah pengajaran daripada hadis berkenaan dengan wasiat tadi? Bahagian wasiat adalah 1/3 pada harta. Jangan kita lebih wasiat pada 3/3. Ini nak menyatakan pada kita bahawa antara keistimewaan umat Rasulullah SAW ialah pensyariatan solat jenazah dan wasiat daripada 1/3 harta. 1/3 harta. Jadi wasiatkan harta tu kan, kalau boleh jangan lebih daripada 1/3 lah. Sebab apa? Ada bahagian kepada kan anak-anak bini, anak isteri kan yang masih hidup, mereka pun ada bahagian untuk mereka. Ibu pun ada bahagian untuk mereka lah. Ibu pun ada bahagian. Kemudian harta yang diwasiat dapat menjadi salah satu sebab kepada pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diwasiatkan tadi, kemungkinan kita wasiatkan, kita wakafkan pada masjid, suram, rumah anak yatim, kan? Ataupun kata pusat-pusat pengajian Islam, tahfiz dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya harta tadi kan akan mengkifarahkan kita dosa-dosa kita lah. Yang keterusnya, galakkan menunaikan salat jenazah yang merupakan salah satu adab sesama muslim yang sangat penting. Ini pun adab. Adab hak Islam. Hak se-muslim ni ada banyak. Kalau sebut dalam hadis tu, hak muslim antaranya 5 perkara. Ada 5 hak muslim kan. Antaranya ialah apabila kita berjumpa, naklah kita memberi salam. Kita jumpa, kita bagi salam. Apabila diseru kepada majlis, kita datanglah. Dijemput ke majlis contohnya keduri kenara dan sebagainya, maka kita datanglah. Kemudian apabila sahabat tadi bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka kita pun menyebut kan yarhamukallah wa yuslih balakum. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila ada sakit, maka kita pergi ziarah. Dan yang kelima, apabila dia mati, kita iringlah jenazahnya ke kubur. Ini antara hak muslim. Mana 5 hak muslim lah. Hak muslim tuan, apabila pertama bila berjumpa bagi salam. Yang kedua apa tadi? Apabila diseru kan, diminta hadir ke majlis, maka kita datanglah. Majlis kundi kenara, nikah kahwin kan, kita datanglah memperkenankan permintaan dia lah. Yang ketiga, apabila khabar sahabat tadi bersin, maka dia mengucap alhamdulillah, maka kita pun sebut yarhamukallah wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian apabila hamba sahabat kita tadi sakit, maka kita pergilah ziarah dia. Kalau kita dengar dia meninggal dunia, maka pergilah ziarah dan iringlah jenazahnya ke kubur dan doakan dia. Jadi situ sebut 5 perkara lah. Dalam satu riwayat lain menyatakan bahawa dia tambah satu lagi. Samping daripada 5 tadi, dia tambah satu lagi. Ada satu riwayat lain menyatakan bahawa kan, apa yang satu lagi tuan-tuan? Yang keenam, apabila dia minta kepada kita untuk memberi nasihat, maka naklah kita bagi nasihat pada dia. Wa izan sahaka fansah lahu. Bila dia minta kita bagi nasihat pada dia, kita bagilah nasihat pada dia. Cuma dalam bab bagi nasihat ni ada 2. Satu nasihat yang baik, satu nasihat tak baik. Satu nasihat baik, nasihat tak baik. So, kita nak bagi nasihat yang baik ke nasihat tak baik? Kita dah tentu kita kena bagi nasihat yang baik, yang baik-baik pada dia. Jangan bagi nasihat yang tak baik. Kau duit tak ada tak apa. Saya nasihatkan kau pergi mencuri. Itu nasihat juga tu. Kau duit tak ada tak apa. Saya ada satu cara senang untuk cepat buat duit kata. Kau pergi mencuri kata. Curi ayam orang, curi kotak orang, curi sigarap orang, curi motor orang, curi kereta orang dan sebagainya. Tak? Sebab nak cepatlah kayak. Yang kes malam tu, kes malam ke apa? Kan kereta peronda polis dicuri Kereta peronda polis dicuri macam tu.
minat bona dengan kereta polis kan. Kereta dia curi kereta orang. Okey. Baik. So tadi tuan-tuan pengajian kita insya-Allah cukup. Cukup kan? Kemudian kalau akan menunaikan salat jenazah yang merupakan salah satu adab muslim yang penting. Okey, hadis yang ketiga ni panjang ni. Saya rasa makan masa juga kalau nak baca dia ni. Sekadar tu sajalah perbincangan kita malam ini insya-Allah. Dua hadis yang dapat kita berkongsi. Mudah-mudahan dengan pengajian ringkas ini sikit sebanyak akan dapat memantapkan ilmu kita insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ila al. Kalau ada soalan, perbincangan ada? Ada soalan? Macam mana kalau kita berhutang dengan orang yang kita tak tahu dan kita tak ingat siapa yang kita berhutang, lepas tu harta yang kita ada tu kita nak bagi kepada waris. Macam Ustaz cakap ni 1/3. Kalau kita daripada 1/3 tu kita ada hutang, kita pun tak ingat siapa, kita infakkan sesuatu tu dalam bidang agama, contohnya dengan pembinaan masjid ataupun wakaf. Macam mana Ustaz? Boleh lah. Tapi terlebih dahulu kita kena buat carian lah. Kan? Buat orang kata istilahnya ta'rif. Ta'rif ni maknanya kita buat pengumuman. Pengumuman ni berbagai cara. Kan? Sama ada pengumuman orang kata endorsement. Kan secara kat masjid ke, kat surau ke, ataupun dalam media massa kan. Media massa ke, paper ke, atau kita tanya dengan sahabat-sahabat kita dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi tanyalah. Ada tak jumpa dengan si Fulan bin si Fulan ni? Tahu tak di mana duduknya si Fulan bin si Fulan ni? Sebab saya ada sesuatu lah nak beritahu dengan dia. Nak bincang dengan dia, nak sampai kepada dia dan sebagainya. Jadi kalau seandainya orang kata kita dah buat ta'arif macam tu, kan, buat pengumuman macam tu, media massa ke apa benda ke, kita dah cuba usaha dah tak dapat dah. Tak dapat lost contact lah. Lost contact lah. Jadi cara dia, maknanya kita kena infakkanlah harta tu ke tempat-tempat tertentu dengan niat untuk dia. Dengan niat untuk dia. Dengan niat untuk orang yang kita berhutang tersebut. Macam tu. Tapi kalau seandainya ahli keluarga dia ada, kita kena bagi ahli keluarga dia dulu. Ada tak ahli keluarga dia? Kadang mungkin kita tak jumpa dengan dia, ahli keluarga ada. Saudara dia ada, mungkin saudara dia boleh dapat kesan dekat mana sebagainya. Ataupun zaman sekarang ni guna teknologi kan. Pergi je JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Cuba trace alamat yang terkini. Ataupun pergi dekat SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya tu. Suruhanjaya Pilihan Raya kan ada dia punya website dia. Kan, website mana orang-orang yang telah mendaftar sebagai pengundi. Kategori kat situ pun boleh tengok juga. Tengok situ. Type nama dia. Cubalah buat carian kalau ada lah. Carian ataupun pergi JPN tadi buatlah carian di VPN. Kalau seandainya kadang-kadang JPN dia ada rekod orang ni dah mati ke belum mati ke. Kadang-kadang dia dapat trace di mana alamat yang terakhir orang ini tinggal, di mana tempat akhir dia. Dia selagi mana orang itu tak meninggal dunia, selagi itu tidak akan ada maklumat tentang kematian dia. Kalau orang itu dah meninggal dunia, dia akan ada maklumat kematian dalam sistem JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia ada kat situ lah, mesti dapat trace. Jadi cubalah cari kesan kat mana. Kalau dekat JPN pun, kan, dah cari tak dapat juga. Lepas tu SPR pun dah cari tak dapat juga. Memang tak tahulah kat mana tu. Jadi kita niatlah. Kita sedekahkan kan benda tu, hutang tadi niat kepada dia. Macam tu. Kalau ada saksi dia elok lah. Bagi saksi. Saksi tadi menyaksikan penyerahan duit kita kepada wakaf, kepada masjid, kepada surau. So ada bukti lah besok kita dah serahkan benda tu. Apalagi kalau kita hutang tu hutang banyak, 10,000, 20,000 punya hutang.
Kalau setakat RM5, RM10 orang tak pandang dah. Tahu tak? Kalau setakat RM5, RM10 orang tak pandang dah. Ini kalau hutang yang banyak ni. Jadi paling tidak pun kita kena ada saksi juga menyatakan kita dah niatkan untuk sahabat kita yang kita berhutang itu. Dia menyaksikan sahabat kita ni ada saksi, kita tengok. Ada buktilah kita dah serahkan duit tu. Paling tidak pun. Betul tak tuan? Gitu. Itu jalan terbaiklah insya-Allah. Okey, boleh? Insya-Allah. Lain ada tak? Tak ada. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa asiyana fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala wa ala arifin. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.